Dan saya pengalaman handle masalah rumah tangga, ada banyak kecurangan berlaku dalam rumah, kecurangan berlaku sebab ipar duai. Curang berlaku, zina berlaku di antara ipar duai. Terlalu banyak. Hari ini pengakuan-pengakuan terlalu banyak. Ada banyak faktor. Bila duduk dalam satu rumah, walaupun jumpa 2 hari, 3 hari berkumpul, dia boleh melihat lebih. Kalau wanita lain, dia dapat lihat sikit-sikit je. Jumpa rakan sekerja, jumpa selisih-selisih. Tapi dah duduk satu rumah, boleh nampak bagaimana perjalanan dia pergi ke dapur, cara makan, cara duduk, cara baring, perjalanan pergi ke tandas, keluar daripada tandas. Oi, semua ni. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan lillah, salatan wa salaman ala rasulillah, Sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi awliyaillah. Segala pujian kita rafa'kan, kita angkat, kita tujukan semata-mata kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Setiap hari kita sentiasa diuji dengan pujian, diuji juga dengan kejian. Kejian satu ujian yang lebih selamat sebenarnya Ustaz untuk kita harungi berbanding dengan ujian pujian. Sebab ramai yang merasakan pujian itu adalah satu kurniaan, tetapi hakikatnya ia adalah ujian yang lebih berat. Bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, segala pujian bagi Allah Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Bahkan dengan kita berzikir menyebut Subhanallah walhamdulillah, sehingga Nabi bersabda tamla'ani ma bainal ardi was samawat, pahalanya akan memenuhi di antara langit dan bumi. Dan di sana ada juga hadis Nabi menyebutkan afdalu zikru la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Doa yang paling afdal adalah kalimah alhamdulillah itu sendiri. Surah Al-Fatihah ayat yang kedua dimulakan dengan Alhamdulillahirabbil alamin. Segala pujian bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Masya Allah. Dan apabila siapa sahaja pun yang memuji kita, kita harus sedar hakikatnya pujian itu perlu dikembalikan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jika tidak, kita mula menjadi sifat kesyaitanan dalam diri, yang mana mereka memuji diri mereka sendiri. Syaitan puji dan angkat diri sendiri kerana mereka diciptakan daripada api. Dengan itu mereka rasa sombong. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, sebab itu bila kita sebut Alhamdulillahirabbil alamin, yang Nabi sebut tadi, ucapan Alhamdulillah dengan Subhanallah, pahalanya akan memenuhi di antara langit dan bumi. Hadis yang sahih dalam kitab Ad-Salihin ada terkandung hadis ini. Muslimin muslimat, jika kita mulakan mulakan mukadimah Ustaz kan, kita akan mula dengan Alhamdulillahirabbil alamin, sebab kita nak menundukkan diri, nak menghina diri dan selalu memperingati diri kita bahawasanya, contoh kalau orang puji kita sehat dan kuat, kita segera ucap Alhamdulillah. Sebab yang memberikan kita kesihatan dan kekuatan Allah ya Qawi, Allah ya Salim. Jika orang puji kita, cergas lah, nampak bertenaga, energetik, macam ustaz kita kan, umur dah 60 lebih. Duduk lagi Ustaz? Muda remaja lagi ni. Muda lagi. Subhanallah, salah dah. Ustaz mungkin awet tua kan. Tapi sebenarnya main je Ustaz. Ustaz nampak muda, nampak kuat. Ustaz baru je dalam 20 lebih tau. Itu umur dulu Ustaz. Umur sekarang 40 lebih. Dah 40 lagi ke? Ustazah kira molek Ustazah. Saya adik dah saya. Nawak Ustaz. Kami ni biasa berprogram sebenarnya.
Program di masjid, program online. Kita buat program sebab. Tambah pula sama-sama Terengganu. Ni Ganu Melaka ni? Terengganu Melaka. Jadi saya boleh panggil Kak Asma lah kepada Ustazah ni. Betul adik. Lahir mawar tahun bila Ustaz? Tiba-tiba tak boleh terima rasa. Bulan Ramadan ni tak boleh nawak. Saya mana-mana, saya pergi restoran, saya pergi kedai, saya pergi kalau beli barang, kalau sales girl, semua saya panggil Kak. Amboi. Tak semua saya panggil Kak. Walaupun apa adik. Jadi silakan Kak Asma. Tengok je rahsia. Lahir 84, 85. Kak Asma ni tak pandai nak teka. Itulah. Subhanallah. Saya lahir 83. Masya Allah. Betul adik daripada saya. Ya. Masya Allah. Okey. Subhanallah. Ya, kita bilah. Kak Asma lahir tahun 83. Ya. Adik lahir berapa? Betul. Semua kedai saya pergi, semua barang saya akan panggil Kak kalau. Okey, jadi sebenarnya tua dia saya. Isteri saya lahir tahun 84. Okey. Ustaz 2 tahun lebih tua dia. Kak Asma ni tak pandai nak teka. Tak pandai teka. Malu ni tengah live ni. Suami dia terus scroll FB nak check. Tolong check Bond. Dek, tolong cari nanti bagi maklumat. Sambung bocor rahsia nanti. Okey, bocor rahsia. Masya Allah, contohlah orang puji nampak Ustaz. Juga. Nama Allah Asmaul Husna, Allah Ya Rashid yang Maha Cergas. Allah memberikan kita kecergasan. Kalau puji Ustaz Said ni bijak, dia kan macam nampak macam bijak lah. Nampak macam. Nampak macam. Yelah, dari segi susunan ayat kreatif. Sekarang ni nampak kau bijak sikit bab masak. Itu ada program masak kan? Subhanallah. Sampai masuk TV Ustaz kan? Program masak tu. Kalau nak menu bagi tahu. Biasanya kalau siapa masuk TV ni, dia baru belajar masak. Dia baru pandai. Orang buat lama dah pandai, dia tak ada lah sibuk-sibuk heboh-heboh nak masuk TV. Yang ni betul Kak Asma. Saya anak bonsu, kakak 2 orang, dan isteri saya pula dia anak sulung. Jadi bab-bab masak ni saya tak pandai. Tapi sebab TV Hijrah minta juga suruh masak pun ni, itulah kita kata letak minyak secukup rasa. Salah skrip. Itulah. Yang selamat ni secukup rasa tau. Okay. Subhanallah, muslimin muslimat. Masya Allah. Sebenarnya apa yang kita sebut ni ada kaitan dengan tajuk kita. Secukup rasa, sempurna seadanya. Subhanallah, Allahu Akbar. Muslimin muslimat, terlebih dahulu nak ucap terima kasih kepada pihak penganjur iaitu Masjid Sultan Salahuddin Abdul Aziz Shah Alam Selangor. Orang panggil Masjid Negeri. Ini kali kedua kita di sini. Ke kali ketiga gitulah di dalam dewan ni, masya-Allah. Terima kasih kepada Ustaz Syed Muhammad Nur Hisham bin Tuan Padang. Kadang dia betulkan Said ke Syed? Said. Berapa kali dah saya dibetulkan? Said. Alhamdulillah. Okey, subhanallah. Seterusnya kepada barisan ahli jawatankuasa masjid, muslimin muslimat yang hadir semua. Lepas tu kita nampak ada daripada sekolah. Adik tunjuk kejap. Ni pada sekolah warna purple gelap ni warna kesukaan ustazah ni. Masya-Allah. Subhanallah, angkat tangan. Ini daripada madrasah mana? Sekolah. 1, 2, 3. Sekolah mana? Oh, International Islamic School Shah Alam. Integrated International School Shah Alam. Integrated Islamic School Shah Alam. Okey. Isa. Oh, bila sebut korang putih nampak cerdik sikit kan. Nampak cerdik. Tak apalah Kak, silakan Kak. Integrated Islamic School Shah Alam. Oh, subhanallah. Atas tu muslimat angkat tangan. Ini daripada tingkatan 1 sampai ni, lepas tu ada sampai tingkatan 5. Ada hafaz Quran juga. Ya, adalah ya. Subhanallah, dan belajar. Mungkin kita boleh kenal sekolah ni. Ustaz tahu lah sekolah ni? Ya. Dekat seksyen 20. Dekat. Ustaz Dr. Jeng hidup Shah Alam. Kami dari Seremban. Subhanallah.
Muslimin muslimat dimati Allah nampak sekalian. macam bijak. Itulah. Saya tanya dah sebelum saja sampai tadi, tanya dah dia orang sekolah kat mana, tu saya boleh jawab ni. Oh gitu. Nampak macam bijak. Ha. Masya Allah, macam tahu belaka lah bab Shah Alam. Padahal baru tahu. Comel. Ha, soalan bocor. Dengan tudung atas nanti kita ambil gambar meramah deh. Masya-Allah, masya-Allah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Tadi kan encik suami kena panggil sayang. Ya. Panggil yang. Kalau tak kena kena denda. okey, encik yang gitu. Boleh lah. Okey, bersama dengan encik yang tadi. Macam geli ni ustaz. Kan? Ya biasa belakang depan orang. Betul dah tu, ikut yang akak selesa lah. Okey, baik dik. Okey. Encik suami sebut berkenaan dengan takwa. Dan beliau menyebutkan juga tentang definisi yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkenaan dengan definisi takwa. Kita sekarang dah 24 Ramadan. Maksudnya dah penghujung sangat dah Ramadan. Dan kita tahu di antara sebab utama Allah sebut jelas dalam Al-Quran tujuan bulan Ramadan dan tujuan berpuasa dan segala ibadah dalam bulan Ramadan untuk apa. A'udzubillahi minasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu berpuasa. La'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Allahu Akbar. Muslimin muslimat, zaman sekarang ada istilah fast track SPM. Bagi pelajar tahfiz, lepas tu nak ambil SPM, dia dah hafal Quran, tiba-tiba dia masuk satu sekolah ataupun melalui satu mana-mana saluran lah. Setahun je dia belajar untuk SPM, lepas tu dia dapat dengan cemerlang, dapat baik ataupun sederhana. Maksudnya ada laluan fast track. Ada orang untuk SPM belajar pada tingkatan 1, 2, 3. Ada yang 1 tahun je dia kompres untuk SPM. Sebelum tu tak pernah belajar subjek-subjek. Subhanallah. Antara metafora yang dikatakan oleh alim ulama, seumpama Ramadan ini fast track untuk dapat takwa. Sedangkan takwa ini adalah satu anugerah yang sangat tinggi. Kerana kedudukan orang yang bertakwa, dia dijamin syurga dan dia diharamkan Allah neraka bagi golongan-golongan yang bertakwa. Tapi bagi beriman, kan kita ada Muslim, naik peringkat sikit mukmin, naik peringkat lebih tinggi darjat muttaqin, muqarrabin, mukhlisina lahuddin, itu peringkat para nabi dan sebagainya. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, bila Allah berikan kita bulan Ramadan dan disebut di dalam surah Al-Baqarah ayat 183 tu, wahai orang yang beriman, Allah seru kita dengan wahai orang beriman, diwajibkan ke atas kamu berpuasa sebagaimana umat terdahulu berpuasa, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu beroleh takwa. Allahu Akbar. Jadi dah 24 Ramadan, agak-agak kita dapat tak takwa, buah takwa yang dijadikan tujuan utama Ramadan ni. Dan kita tahu bulan Ramadan ini puasa bukan hanya pada perut, puasa lidah, puasa mata, puasa telinga, semuanya. Dan saya nak sebutkan lagi 4 definisi takwa yang disebut oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu, dah disebutkan oleh encik suami tadi. Masya Allah. Sayyidina Ali sebut definisi takwa ada 4. Jadi kita nak cek secara sepitah lalu, kita miliki tak 4 ciri-ciri orang yang bertakwa ni. Yang pertama yang disebut oleh encik suami tadi, al-khauf bil jalil, merasa takut dengan Allah. Al-khauf, merasa takut dengan Allah. Muslimin muslimat, takut dengan makhluk, kita akan semakin jauh. Kita menjauhilah. Kan? Contohnya ustaz takut apa? Takut bini. Semakin dekat. Takut bini pun semakin dekat. Masya Allah. Nampak muka tahu dah. Okey, subhanallah. Kalau takut pada binatang contohnya, kita lari jauh kan? Kita akan lari jauh. Kalau rimau lah depan mata, tak tahulah terpaku ke ataupun lupa sakit lutut, laju daripada orang lain kan. Lupa semua. Maksudnya ketakutan tu melebihi membuatkan kita menyelam akhir dan kita berlari jauh. Allahu Akbar.
Namun takut kepada Allah, sebaliknya kita semakin dekat dengan Allah. Kerana dengan semakin dekatlah hilangnya rasa takut. Takut Allah murka, takut tak boleh masuk syurga Allah, takut tak dapat rahmat Allah, takut tak dapat pengampunan Allah. Maka untuk hilang rasa takut kepada Allah, kita buat sesuatu yang boleh dekat kepada Allah, maka kita tidak takut untuk menghadapi kematian. Tinggal lagi bersedia. Takut bagi orang kafir menghadapi kematian, bagi orang munafik menghadapi kematian berbeza. Ketakutan yang sebenar-benar sehinggakan mereka ini buat sedaya upaya untuk terus hidup. Tetapi takut untuk mati memang ada. Tak logik kalau orang kata macam kita ni tak rasa takut langsung. Tapi ketakutan terhadap mati itu membawakan kepada kita bersedia untuk menghadapi mati. Ketakutan kita kepada Allah menyebabkan kita semakin berusaha untuk dekat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Allahu Akbar. Itulah yang dimasukkan dengan al-khauf bil jalil, takut kepada Allah membuatkan kita makin dekat. Itu ciri yang pertama orang yang bertakwa. Yang kedua, al-amalu bit tanzil, beramal dengan tanzil iaitu wahyu. Pertama Al-Quran dan kedua hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hari ini di bulan Ramadan, masya-Allah muslimin muslimat, saya nak baca satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam berkaitan dengan amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda yang bermaksud, Allah Subhanahu wa taala naungkan kamu dengan berlabuhnya bulan Ramadan ini dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersumpah. Bila sampai bulan Ramadan, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersumpah, tiadalah berlalu ke atas orang Islam bulan yang lebih baik bagi mereka daripada bulan Ramadan. Masya Allah. Dan tidak kepada munafik lebih teruk daripada bulan Ramadan. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala menulis pahala ganjaran sebelum menjelmanya bulan dan juga menulis dosa serta kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Allahu Akbar. Maksudnya bila masuk bulan Ramadan, ini adalah satu bulan yang tidak ada yang lebih baik bagi orang Islam. Tetapi bagi orang munafik, inilah bulan yang paling hina, yang paling dahsyat, sehingga kan sebelum menjelmanya bulan telah ditulis kehinaan sebelum masuknya bulan Ramadan. Muslimin muslimat, kita boleh melihat ramainya munafik di bulan Ramadan. Terlalu ramai munafik di bulan Ramadan. Dan semakin menyelah bila 10 terakhir. Kita bayangkan 10 terakhir ni mereka makin kurang dan sebagainya. Tapi makin dahsyat, makin dahsyat. Mereka yang mengatakan beriman kepada Allah, beriman kepada Al-Quran, beriman kepada hadis Nabi, tetapi perbuatan mereka menentang isi kandungan Al-Quran. Perbuatan mereka tidak seiring. Mereka secara terbuka melakukan maksiat, perbuatan yang Allah keji, perbuatan yang Allah murka. Kita boleh lihat di media sosial pada hari ini bagaimana masing-masing tidak menjaga lidah sesama umat Islam, saling maki hamun, saling menghina, bahkan saling mendoakan keburukan. Bila berlaku isu-isu yang panas, isu-isu viral, bila saya tengok ruangan komen, astaghfirullahalazim. Kita tidak perlu menunggu orang kafir untuk menghina orang Islam hari ini. Sesama Islam sampai mendoakan apa? Bahkan mendoakan kepada orang-orang saleh, orang-orang alim. Doakan neraka, doakan dicampakkan ni, doakan dilaknat. Sesama Islam. Berlaku dalam bulan yang suci, bulan yang mulia. Dan kita boleh lihat beberapa hari ini bagaimana media sosial kan tersebarnya pelbagai bentuk. Kita fikir kalau dulu kita berlawan dengan orang non-Muslim, mereka mempromosi LGBT, tapi ini orang Islam yang mengaku Islam, yang berpuasa, melakukan promosi LGBT secara terbuka. Allahu Akbar. Kalau kita nak kupas satu-satu perkara ini bukan dibincangkan secara biasa-biasa, sepatutnya memang secara serius, dengan merasai keinsafan dan kena bertindak dengan lebih cepat kepada pihak-pihak yang berwajib. Kita ni ustaz boleh cakap-cakap gini je lah, subhanallah. Tetapi kita mengharapkan dengan berkata begini, kita boleh memberi kesan yang lebih besar. Kalau bukan di peringkat atas, tetapi di peringkat sama-sama rakyat, sama-sama ummah. Muslimin muslimat. Sebab itu bila disebut yang kedua divisi takwa, al-amalu bil al-amalu bit tanzil. Bukan saya minta maaf.
Ya. Saya untuk Ustazah tadi al-khawfu minal jalil. Ya. Ustazah nak masuk yang kedua, al-amal bitanzil kan. Ya. Belum Ustazah masuk tu, saya nak maklum pada Ustazah dan Ustaz Tengku dan pada semua, hari ini jadi hari ini dalam sejarah pada saya. Saya kena buat sesuatu hari ini yang sejarah, Ustazah. Saya ni sebenarnya program kita pukul 9 sampai pukul 10. Tapi sebab ada kemudaratan sikit terlewat tadi, saya pukul 10.30 saya ada program dengan Yadim. Pentas online. Yang pernah jemput Ustazah tu. Program secara online. Jadi kalau jadual asal dia pukul 10 kita dah selesai. Saya akan beredar. Jadi saya nak minta izin Ustazah dan Ustaz Tengku dan pada semua, saya nak beredar dulu. Hari ini dalam sejarah. Kali pertama dalam hidup saya, dalam majlis saya terpaksa keluar. Tapi yang penting, life must go on. Majlis kita berjalan, majlis di sini berjalan, majlis saya pun berjalan sebab kebetulan jadual macam tu. Jadi saya nak minta izin Ustazah, Ustaz Tengku untuk beredar dulu. Saya minta maaf banyak tapi program kita akan terus berjalan di sini. Dan dengan ini saya melantik moderator baru. Tu kata dah sejarah tu. Hari ini dah saya sejarah tu Ustazah. Ni first time. First time saya dalam majlis. Tapi tak apalah, kita nak pastikan semua berjalan. Semua dapat manfaat. Biasalah macam pandai kan. Ya, nampak bijak. Patut Ustaz perasan tak dalam sejarah warna biru belaka. Ya Allah, sungguh macam kena ambil gambar dah. Luar biru, dalam warna benda Ustaz. Dalam tidak naik. Jadi saya minta maaf banyak. Saya Ana bergerak dulu. InsyaAllah kita jumpa dalam sesi-sesi akan datang insyaAllah. Banyak soalan boleh tanya Ustazah Asma nanti. Boleh kongsi lagi. Ustaz maaflah, saya yelah mula serius tak apa. Kadang-kadang kita serius sikit. Tak apa macam biasa je. Ustazah akan sambung poin yang kedua lagi. Tentang takrif takwa. Jadi saya minta diri dulu. Betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat hari raya. Jumpa lepas raya kita insya-Allah. Insya-Allah. Balik Ustaz balik. Organ kan nanti kita jalan Saya ingat kau Ustaz nak kabur benda lah debur. Macam ada benda serius. Hari ni dah sejak ingatkan isteri beranak ke. Ambil gambar saya. Ya. Kita akan buat hebahan ni. Ustaz lagi dia ceramah. Ambil gambar balik Ustaz. Kita akan ni buat syahadah saya. Bini seorang syahadah la ilaha illallah. Okey. Ya Ustaz, selamat. Ya. Okey, majlis ini kita yang punya. Okey, baik Ustaz, alhamdulillah, masya-Allah. Boleh terus ni dah pukul 10 dah. Boleh setengah jam lagi ke insya-Allah masya-Allah. Macam mana? Tengok, dia kata nak singgah saya seorang, nak turun pula. Masya Allah, jangan jatuhkan maruah suami isteri. Okey, kita tak apalah, tak apa. Okey, Masya Allah. Saya sebut sepintas lalu. Bila sebut pasal takwa, dia bukan hanya beriman kepada wahyu, tapi beramal. Sifat orang bertakwa, al-amalu bitanzil. Dia beramal dengan wahyu. Ini yang ramai orang beriman, dia cuma percaya. Saya percaya Al-Quran, saya percaya hadis Nabi, tetapi tak beramal. Sebab itu masih peringkat orang yang percaya sahaja. Kerana itu disebutkan, subhanallah, hadis Nabi SAW akan masuk syurga. Orang yang walaupun sebesar biji zarah iman, dia pasti akan masuk syurga. Tapi boleh jadi diazab dulu dalam neraka kerana perbuatan-perbuatan maksiat dia. Walaupun dia ada iman, walaupun sebesar biji zarah, insya-Allah akhirnya dia akan masuk syurga juga. Tapi sekiranya ditimbang di mizan,
amalan maksiat dia lebih banyak, keburukan lebih banyak, maka akan diazab dan neraka dulu. Namun bagi orang yang bertakwa, dia beramal dengan wahyu, ini peringkat yang lebih tinggi. Dia bukan hanya percaya pada wahyu, tapi dia beramal. Sebab itu definisi oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu berkenaan dengan takwa, al-amalu bit-tanzil, bukan beriman tetapi beramal dengan wahyu. Itu yang bukan sekadar cakap, ini perkara yang dilarang, tetapi dia buat, dia tinggalkan apa yang dilarang. Dia bukan cakap ini perkara yang wajib, tetapi dia peringkat memang buat yang wajib. Hari ini ramainya umat Islam, dia Muslim, dia mukmin, dia beriman, dia percaya, tetapi dia tidak muttaqin. Dia tidak sampai peringkat. Sebab itu ditanya apa definisi bertakwa, yang paling umum adalah mentaati segala perintah Allah, melaksanakan dan meninggalkan selarangan Allah. Itu umum. Subhanallah. Yang ketiga, ciri yang ketiga definisi takwa oleh Sayyidina Ali radhiyallahu anhu ialah al-isti'dadu biyaumir rakhil, iaitu bersedia dengan hari kebangkitan ataupun bersedia dengan hari kematian. Yang keempat memang kaitkan sangat berkait dengan tajuk kita, iaitu ar-ridha bil qalil. Masya Allah. Itu 4 definisi. Yang pertama al-khauf bi jalil, takut kepada Allah, definisi kita dah syarah sikit. Kemudian al-amalu bit tanzil. Kemudian yang ketiga al-isti'dadu bi yaumir rakhil, iaitu membuat persiapan dengan hari akhirat. Akhirat yang sebenar ataupun hari akhir kita di dunia, iaitu kematian kita. Kemudian yang keempat iaitu ar-ridha bil qalil, cukup dengan yang sedikit. Subhanallah. Sebab cukup dengan yang banyak mudah, yang sedikit ini payah. Cukup dengan kasih sayang yang banyak itu mudah. Nak cukup dengan kasih sayang yang tidak cukup itu yang payah. Nak cukup dengan kesihatan yang sempurna itu mudah, tapi nak cukup dengan kesihatan yang kurang itu payah. Sebab itu bila disebut salah satu ciri orang yang bertakwa adalah ar-ridha bil qalil, dia redha dengan yang sedikit, maka Allah lah yang akan mencukupkan hatinya itu dengan rasa cukup, maka yang sedikit rasa banyak. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tajuk encik kena tanya saya soalan. Soalan dah bocor, jadi encik jadi moderator. Okey, kembali kepada moderator. Silakan. Masya Allah. Subhanallah. Jadi program suami isteri ni, Masya Allah. Okey, dapat sikit. Okey, Masya Allah. Alhamdulillah, mukadimah yang sangat panjang dari Ustazah tadi. Alhamdulillah. Dan soalannya untuk Ustazah, pada pandangan Ustazah, apakah yang dimaksudkan dengan seadanya? Adakah seadanya boleh diterjemahkan dengan mengikut kemampuan masing-masing atau cukup asal ada? Apakah yang dituntut dalam Islam berkenaan seadanya? Okey, subhanallah. Terima kasih kepada saudara moderator. Nama siapa tadi? Nama Fazli. Okey, Masya Allah. Allahu Akbar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, tajuk kita sempurna seadanya. Masya Allah. Umum, tajuk tu umum. Kita boleh faham berkenaan dengan Ramadan, cukup seadanya, sempurna seadanya. Tajuknya sempurna seadanya. Ramadan kita buat sesempurna seadanya. Kalau kita sebut sempurna, sempurna sebaik-baiknya kan. Maksudnya subhanallah muslimin muslimat, bila kita pergi kepada perkataan sempurna seadanya, di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala sebut antaranya Bismillahirrahmanirrahim, surah Al-A'raf ayat 31. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya bani Adam khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Sadaqallahul azim, yang bermaksud, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali masuk masjid.
Masya Allah. Makan dan minumlah dan janganlah berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Masya Allah. Sempurna seadanya muslimin muslimat. Allah memulakan dengan satu perintah. Wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah setiap kali kamu masuk masjid. Masya Allah. Hari ini kan, contohlah anak-anak kita kan duduk ambil baju dekat galeri, dekat kedai. Tiba-tiba kita pula ya, ambil dekat galeri tu. Masya Allah. Lepas tu anak kita serba salah. Macam mana Umi, asyik diorang sebenarnya pakai baju sebab nak jadi model. Bila siap kali pakai baju, bawa balik baju baru. Siap kali nak pergi buat live model baju, bawa balik. Lepas tu anak-anak tanya, dah banyak ni Umi, jadi banyaklah pula baju jubah yang elok-elok, takut tak guna. Lepas tu saya kata, siap kali pergi surau, pakai baju yang indah. Tak apa terlebih baju untuk khas pergi masjid, pergi surau. Subhanallah. Sebab ia terkandung dalam perintah Allah, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap kali kamu memasuki masjid. Tapi kita terbaliklah. Nak pergi makan dinner ke, nak pergi kenduri ke, itulah pakaian yang paling indah kita akan pakai. Nak pergi jalan-jalan ke, itulah yang kita akan pilih. Tapi bila pergi surau, pergi masjid, kadang terbalik. Pakailah apa yang ada. Tapi tajuk kita adalah sempurna seadanya. Maksudnya di sini, pakai pakaian terbaik, tapi seadanya, jangan berlebihan. Allahu Akbar. Jadi di dalam firman Allah ini, kalau kita nak fahami tajuk kita, sangatlah bertepatan. Allah berfirman, wahai anak Adam, pakailah pakaianmu yang indah di setiap memasuki masjid. Memula Allah suruh pakai pakaian indah. Kemudian Allah beri peringatan, makan dan minumlah, jangan berlebih-lebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berlebih-lebihan. Dan saya nak sudahi soalan yang pertama daripada Tuan Moderator dengan membacakan satu hadis yang sahih daripada satu hadis Nabi. Mafhumnya, subhanallah, saya sebut mafhum sebab saya bimbang takut susunan ayat tu tidak tepat dengan matan hadis Nabi yang sebenar. Tetapi hadis ini adalah hadis yang sahih. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya barang siapa yang meninggalkan pakaian yang indah, iaitu pakaian yang mahal, kerana tawaduknya kepada Allah, walaupun dia sebenarnya mampu, maka di akhirat kelak, iaitu dia pada mahsyar, Allah akan memberikan kepadanya pakaian daripada syurga. Kita tahu ketika dibangkitkan di padang mahsyar, kita semua dalam keadaan tanpa seurat benak. Adakah ada sifat malu? Tidak ada. Sebab ketika itu ketakutan, kebimbangan, kekeliruan, kalau orang Ganu panggil kebengongan, rasa bengong, rasa bingung. Subhanallah. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian, situasi begini sebenarnya tanpa seurat benang ni, Allahu Akbar, sebenarnya dah biasa pun di atas muka bumi Allah ni, di negara-negara barat. Mereka ni tanpa seurat benang, memang tak ada apa-apa. Atas bawah ke tak ada apa-apa, tanpa seurat benang sungguh-sungguh. Apabila hawa nafsu, apabila dunia, apabila sifat kebidanangan, maksudnya sifat malu tak ada langsung. Seperti mana sifat binatang. Binatang kan kalau dia nak bersama pun depan khalayak ramai je. Binatang kalau nak bergaduh pun laki bini depan khalayak ramai je. Binatang kalau nak berebut makanan depan khalayak ramai je. Tak ada dia orang kata, malulah manusia tengok. Bahkan binatang membunuh binatang pun tak ada apa. Tak ada pun dimasukkan dalam bicara mahkamah. Maksud itulah cara hidup binatang. Dan bila manusia, cara hidupnya binatang memang macam tu. Sebab itu kalau kita fikir dia pada mahsyar kelak tak ada sorak benang, memang begitulah. Kami pernah duduk di beberapa ketika duduk di Australia sebab encik suami, itulah kadang saya panggil encik. Bukan apa, beliau sebenarnya pun tak selesa panggil ustaz, tapi okey je lah kan. Sebab beliau bukan background pengajar Islam, di chemical engineering, sebelum ini pensyarah bidang chemical, kejuruteraan kimia. Tapi bila orang panggil ustaz tu, dia iakan je lah. Dan nasib dia suami pada ustazah kan. Subhanallah. Rasa menyesal ke? Tak, okey, masya-Allah. Okey, memang pantai di sana kadang-kadang tu kita memang pelik. Bila kita nak bawa anak-anak, akhirnya kita tak nak bawa ke pantai. Mereka memang langsung tak ada apa-apa. Jadi suasana di mahsyar ni, itulah suasananya.
Tetapi ada golongan yang akan diberikan pakaian di mahsyar lagi, iaitu mereka yang disebut dalam hadis Nabi tadi tu. Barang siapa yang meninggalkan pakaian yang megah, pakaian yang mahal, kerana tawaduknya kepada Allah, bukan kerana tidak mampu. Nabi sebut bukan kerana tidak mampu, mereka mampu. Mereka akan diberikan pakaian yang indah ketika berada di mahsyar. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekarang kalau kita nak fikirkan, contohlah kita orang kaya juta-juta, nak beli baju 10,000 tak heran. Ada tak baju 10,000 tuan-tuan puan-puan? 20,000? 30,000? 40,000? Ada. Hari tu saya ada pergi ceramah di Sabah. Lepas tu kan, adalah cerita, pendek cerita, tudung yang dipakai orang sebelah saya tu, tudung kecil, tudung biasa saja. Nampak kain tu kain biasa. Harga tudung dia 7,000. Tudung saja 7,000. Bukanlah nampak eksklusif ke apa, nampak biasa. Kalau tak bagi tahu saya ingat RM70. Tak baik kan? Sebab dia memang tudung biasa. Ataupun paling mahal 100 lebih lah. Tapi dia kata 7,000. Saya kata 7,000. Ustazah, ini sudah kira murah sikit. Sebab tudung ini ada yang harganya 40,000 tudung saja. Saya pernah jumpa lelaki pakai sampin harga 40,000. Dia kata, Ustazah, ini standard, ada mahal lagi 80,000. Ha? Astaghfirullahalazim. Saya teringat satu kisah. Kisah ulama Umar Abdul Aziz, Khalifah Umar Abdul Aziz. Dia ada seorang anak yang memang kaya, anak yang bukan tak ada duit, memang kaya. Masya Allah. Lalu dengar berita kepadanya, anak dia membeli satu cincin yang berharga 1,000 dirham, 1,000 dinar ataupun 1,000 dirham, macam itulah, 1,000 dinar boleh jadi. Sampai berita itu kepada dia bahawa anaknya membeli cincin yang mahal. Lalu dia mengutuskan surat dengan penuh kasih sayang. Wahai anakku, sekian-sekian, aku menyarankan kepadamu untuk menjual cincinmu itu dan memberi makan kepada 1,000 asnaf fakir miskin. Lalu belikanlah untukmu satu cincin yang bernilai 1 dinar, macam itulah. Maksud itu cadangan seorang ayah kepada anak. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Sekiranya benar kita mampu, contohnya bagi orang yang kaya sampai puluh-puluh juta harta dia, mungkin ratus juta, dia mampu membeli baju 40,000. Jadi baginya membeli baju 10,000 itu sederhana baginya. Bagi kita mungkin membazir, mungkin melampau, mungkin berlebihan. Jadi ukuran membazir itu mengikut kadar. Begitu juga dia perlu memberi sedekah mengikut kadar rezeki yang Allah beri. Saya tu kadang-kadang nak jawab soalan ni, setengah orang tu kan, seorang wanita tanya, Ustazah, suami saya bagi duit bulanan 40,000. 40,000 bukan 4,000 ya. Kita 400 belum tentu. 40,000. Dan suami dia ada banyak. Bukan cakap kat encik suami sendiri ya. Masya Allah, Allahu Akbar. Suami dia ada banyak stesen minyak. Banyak cawangan. Jadi itu baru duit poket saja 40,000. Dia kata, Ustazah, salah ke bila saya beli handbag harga 4,000? Saya sebenarnya mampu je kalau nak beli harga handbag 20,000. Saya beli 4,000. Tapi orang kata saya membazir, saya itu, saya ni. Saya nak jawab macam mana? Saya akan jawab begini. Puan besarkan sedekah sebagaimana besarnya rezeki yang Allah beri pada puan. Bagi orang yang gaji 1,000, sedekah RM10 itu besar. Bagi orang yang berpendapatan 100,000, sedekah 1,000 itu masih sedikit. Subhanallah. Sebesar itu rezeki yang Allah kurniakan, sebesar itu kesyukuran perlu ditunjukkan dalam bentuk nafkah yang diberikan. Sebab itu kita tidak boleh semudahnya menilai seseorang tu. Kita mampu beli baju RM70 ataupun beli kasut RM40. Ada orang kita dengar dia beli kasut 200 lebih. Kita kata membazir. Bagi dia mampu beli lebih lagi. Masya Allah, Allahu Akbar. Dan saya tengok kupasan yang diminta kepada saya sebab dekat dengan raya ni adalah peringatan-peringatan supaya tidak membazir. Biarlah kita beli seadanya. Walaupun kita boleh beli lebih, tapi kita tetap memilih yang sederhana. Kerana sederhana itulah disebut di dalam hadis Nabi, sesuatu yang terbaik adalah khairul umur, sebaik-baik urusan adalah awsatuha,
adalah sederhana di pertengahannya. Kembali kepada Encik Moderator. Masya-Allah. Terbaik kepasan Ustazah. Jadi soalan kedua Ustazah berkaitan dengan ketelitian kaum Hawa. Sebelum tu nak tanya semua ni, siapa lebih teliti dan lebih nak sempurna di antara lelaki dan wanita? Okey, siapa kata perempuan angkat tangan? Siapa lebih teliti? Siapa lebih kalau buat sesuatu nak sabi baik, bersungguh-sungguh, angkat tangan. Wanita kan? Ke lelaki? Oh, tak mengaku. Terlebih-lebih daripada wanita. Okey, sebab apa? Sebab kadang-kadang bila mana kita terlebih-lebih dalam satu perkara, nak bayar rumah, terlebih-lebih di bulan puasa ni nak makan, siapa lebih selera lebih sekarang ni? Wanita ke lelaki? Lelaki selera lebih. Bab makan selera lebih. Kemudian menghabiskan banyak masa dalam terlalu teliti dalam sesuatu perkara, kebersihan dan sebagainya. Saya tak pasti Ustazah nak ulas lagi bab ni ataupun kita terus pada soalan ke... Boleh sikit. Boleh. Okey, baik sikit. Jadi apa pandangan Ustazah? Kadang-kadang kalau berletek lebih-lebih lelaki. Macam tuju pada saya je. Semua terlebih-lebih kadang-kadang. Bagaimana pandangan Ustazah dalam kita nak menyeimbangi antara terlebih dan juga sempurna seadanya Ustazah? Dipersilakan. Subhanallah, lama-lama kita nampak tajuk kita semakin kita faham. Maksud sempurna seadanya, sempurna yang secukup rasa. Sebab kalau kita tidak ada batasan untuk buat garis sempurna, akhirnya kita tidak pernah jumpa kesempurnaan. Oh, tiba-tiba faham tak muslimin-muslimat? Contoh kan, biskut raya, bukan biskut raya, bekas biskut raya. Okey, tahun ni kita ada kayu ukur. Biskut raya kita nak macam ni. Masya-Allah. Lepas tu bila kita dapat, kita dah rasa wah dah cantik dah biskut raya kita ni. Lepas tu bila kita tengok kawan kita, dia share dekat FB. Ni sebelum raya lagi ni, sebelum raya. Kalau lepas raya redha je lah. Sebelum raya dia share, cantik lah biskut raya ni, saya beli sekian-sekian. Mula kita rasa macam biskut raya yang kita beli tu macam tak perfect. Lepas tu kita pun PM dia, beli kat mana, harga berapa? Samalah tapi lebih cantik. Mula ajak suami untuk pergi cari. Sebab dia punya expectation tu, keinginan tu, tahap kesempurnaan tu dah berubah pergi lain pula. Ada orang subhanallah dah elok dah beli langsir ni. Beli langsir, lepas tu beli kapet, masya-Allah. Bila tengok kapet, bang kapet ni dah cantik, dah perfect dah ni. Tapi sofa ni bang macam tak kena. Sofa pula tak kena. Subhanallah. Jadi kadang-kadang sebab itulah kita perlukan peringatan, sempurna seadanya ini ada dalam sifat qanaah. Masya-Allah muslimin muslimat. Di dalam satu hadis sahih Nabi SAW bersabda, daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu, daripada Nabi SAW, "Lau kana li ibni Adam wadin min zahabin ahabba anna lahu wadiyan akhar wa lam yala'ahu wa lam yamla'a fahu illa turab wallahu yatubu ala man tab." Andai kata anak Adam itu memiliki emas satu lembah, nescaya dia ingin memiliki satu lembah lagi. Tiada ada yang boleh mengisi mulut ataupun hawa nafsu melainkan tanah, iaitu maut. Melainkan kubur, melainkan tanah ataupun maut saja yang boleh menutup keinginan kita. Dan Allah menerima taubat siapa saja yang bertaubat kepadanya. Masya Allah, Allahu Akbar. Okey, jadi sebagai peringatan kepada kita muslimin muslimat dimati Allah sekalian untuk menghadapi Aidul Fitri supaya sempurna seadanya, firman Allah Subhanahu wa taala, auzubillahi minasyaitonirrajim. PA system dia terus tukar tu. Itu yang saya macam kena raikan tu. Kan kena baca jugalah berlagu walaupun tak sedap sangat. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Innal mubazzirina kanu ikhwana syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, sesungguhnya pemboros ataupun pembazir itu adalah saudara syaitan. Dan syaitan itu sangat ingkar kepada Tuhannya.
Maksudnya orang yang pembazir, orang yang pemboros ini, orang yang tamak ini adalah saudara syaitan, dan syaitan ini sangat engkar kepada Tuhannya. Jadi kita tidak mahu pahala 30 hari Ramadan kita berguguran, sia-sia disebabkan satu Syawal yang penuh dengan pembaziran. Satu Syawal yang kita sangat mengikut hawa nafsu kita. Lagi kita tak dapat apa yang kita inginkan, kita tak berhenti-henti keluar rumah cari. Cari itu, cari ini untuk melengkapkan bagaimana rumah impian, bagaimana suasana raya impian, bagaimana sekian-sekian. Padahal semuanya sudah sedia ada sempurna sebenarnya. Sempurna seadanya tu dah ada. Tapi sempurna mengikut keinginan hawa nafsu tu je tak ada. Sehingga kan kita tak habis-habis lagi keluar mencari-cari untuk menyempurnakan keinginan hawa nafsu. Sebenarnya apa yang saya sebut ini adalah ditujukan kepada diri saya sendiri juga. Muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Kerana kita bimbang satu hari Syawal nanti kita sebenarnya menjadi saudaranya iblis dan syaitan, dan bersama dengan iblis syaitan mengingkari perintah Allah Subhanahu wa taala. Menurut Imam Syafi'i menjelaskan dalam kitab Al-Um, aku lebih menyukai seseorang berpakaian dengan pakaian terbaik yang dimilikinya pada hari-hari raya, iaitu pada hari Jumaat, 2 hari raya, Aidil Adha dan Aidil Fitri, dan tempat diadakan majlis seperti majlis pernikahan, dan hendaklah dia memakai baju yang bersih dan memakai wangi-wangian. Ibnu Umar juga pernah memakai pakaian terbaik pada 2 hari raya. Memakai pakaian terbaik tidak semestinya pakaian baru, tetapi pakaian yang terbaik, pakaian yang indah. Sebab itu memang kita kan mak-mak, kita ada baju jalan, ada baju rumah. Perasan tak? Sama juga bila balik kampung, kita ada baju jalan. Kalau saya panggil baju jalan. Okey, anak-anak dah faham. Umi nak balik kampung ni, mereka memang siapkan beg sendiri. Termasuk yang darjah 2 ke, darjah 4 ke, memang dah berdikari pada awal, baju balik kampung, beg semua kemas sendiri. Lepas tu kalau mereka tersilap, mereka tanggunglah pakai baju macam mana. Masya Allah. Ataupun kadang kita terpaksa beli baju lain kalau memang tiba-tiba yang koyak lah, yang singkat, yang kecil lah. Muslimin muslimat, biasa saya akan bagi list. Ini nak balik esok lusa ni dah bagi list. 4 baju jalan, 4 baju tidur, 4 baju biasa. Maksudnya 4 baju dalam rumah. Sebab kita nak ajar mereka baju jalan ni bukan untuk dipakai harian. Baju cantik, baju indah bukan pakai harian sehingga semua jadi baju yang lusuh. Jadi baju yang indah ni nak pakai bila? Bila nak menuju ke masjid, kita terangkan. Bila nak pergi majlis-majlis nikah, memang sesuai kita berpakaian indah. Bila nak pergi majlis ilmu, memakai pakaian yang indah. Subhanallah. Pada hari Jumaat, kita dah siap-siap dah. Hari Jumaat mesti pakai pakaian terbaik. Tapi dia pergi sekolah, jadi pakai sekolah. Bila balik je hari Jumaat, balik awal, dia tukar terus pakaian yang terindah. Niat sunat hari Jumaat dan pakai pakaian yang terindah. Subhanallah. Dan akhirnya, muslimin muslimat secara sepintas selalu, terutamanya bagi kita lah orang perempuan yang particular, semua benda nak titik berat, semua benda yang nak sempurna, sehingga kita lupa nak menyempurnakan tuntutan pada hari raya Aidul Fitri, iaitu yang pertama, memperbanyakkan takbir. Ya, kita kan nak perfect semua. Hidangan memang nak perfect. Subhanallah. Hidangan tu, Masya Allah, bukan sekadar hidangan perfect, bekas hidangan. Kalau gelas tu salah satu je yang tak sama, kita beri akan tukar. Banyaklah benda. Sehingga kan kita terlalu penat dan lupa bahawa satu hari raya juga adalah hari yang mana kita dituntut untuk memperbanyakkan amal ibadah. Salah satunya adalah memperbanyakkan takbir. Takbir saja. Mulut tu banyak zikir, banyak menyebut Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mandi sunat pada pagi hari raya. Kadang kelang kabut kan sampai terlupa berniat untuk mandi sunat. Kemudian memakai pakaian terbaik. Makan sebelum solat Idul Fitri. Sebab kadang-kadang ibu-ibu muslimat kita kan sibuk duk hidang, tiba-tiba dengar dah khutbah, kita pun kelang kabut tak sempat makan. Jangan tinggalkan sunat yang begitu besar ini. Mengerjakan solat sunat Aidil Fitri. Ini satu juga hal. Kenapa ya solat sunat Aidil Fitri dan Aidil Adha lebih disunatkan buat di padang? Buat di padang. Tapi di Malaysia kita tak biasa buat. Siapa pernah ada pengalaman buat solat sunat ni di padang? Siapa pernah ada pengalaman? Angkat tangan tinggi sikit. Di Malaysia ke di luar negara? Di Malaysia. Oh, maksudnya buat di padang. Oh, Masya Allah. Itu kira usaha daripada pihak surau ke masjid? Taman. Masa Covid hari tu ke ataupun? Oh, lama dah.
Masya Allah. Taman apa boleh tahu? Taman Paroi. Paroi itu taman saya. Oh, sebelum masjid siap. Lepas tu bila masjid siap, solat dalam masjid. Okey, Masya Allah, Allahu Akbar. Kalau pengalaman kami masa duduk di Queensland, Brisbane, Australia, di sana memang bila solat Aidil Adha, Aidil Fitri, memang mereka buat di padang. Walaupun ada masjid, akan buat di padang terbuka. Antaranya, ia adalah satu syiar nak menunjukkan kepada orang bukan Islam. Yang menariknya bila buat di sana, sebab mungkinlah ya, sana ada masjid juga, tapi bila buat di padang permainan. Lepas tu, yang saya perasan, yang saya sendiri sebagai ada anak yang kecil, bila buat solat sunat dan khutbah itu di padang, anak-anak main berlari-lari di kiri kanan, ibu ayah duduk di tengah untuk solat. Lepas tu mulalah orang-orang bukan Islam, dia datang daripada jauh tengok, sebab dia melihat ini ada perayaan apa ni? Lepas tu ada makan-makan sekeliling kan. Lepas tu kita dah bawa bekal untuk makan berjemaah ramai-ramai. Maksudnya selepas habis tu kita bukan terus balik. Memang kita ada dah raya kat rumah tu, tapi sebab masing-masing dah budayanya begitu, masing-masing dah bawa makanan. Jadi akan duduk sekejap bersilaturahim dengan semua jemaah yang hadir. Masya Allah. Tapi kelebihan antaranya ada syiar nak menunjukkan bahawasanya kita ini sedang meraihkan hari kemenangan. Jadi bila orang bukan Islam datang, kamu buat apa? Perayaan apa? Kumpul ramai-ramai. Mereka mula tanya, kamu buat pergerakan itu apa tadi? Oh, sedang sujud. Oh, Tuhan kamu ada di mana-mana. Ingat, di masjid kamu saja. Ingat, Tuhan kamu ada di dalam tempat ibadah kamu saja. Rupanya di padang ni pun Tuhan kamu ada. Ya, Tuhan kami ada di mana-mana. Kadang-kadang persoalan mudah dijawab dengan mudah begitu, menjentik hidayah, petunjuk. Wow, hebatnya. Oh, kamu boleh beribadah begini di mana-mana saja. Ya. Okey, ini daripada apa? Ini adalah hari kemuliaan bagi umat Islam, meraihkan kemenangan. Mudah-mudahan kami beroleh syurga, kami bebas api neraka. Itulah kemenangan yang sebenar yang kita sambut Aidul Fitri. Kembali kepada fitrah suci, bersih daripada dosa. Subhanallah, wallahu alam. Tapi kita nak implement suasana di Malaysia agak susah sikit, kerana kita dah macam agak pelik sikit. Tapi siapa yang ada pengalaman tu, indahlah. Taklah kita kata kita ni tidak kurang baik daripada orang yang buat di ni. Tapi kalau ada peluang, memang indah, memang cantik sangat bila buat di padang. Kita boleh cadang lah, InsyaAllah kita boleh cadang. Maksudnya kita ikhtiar sebab nampak idea. Okey, subhanallah. Muslimin muslimat, kemudian melalui jalan yang lain. Bila hari raya Aidul Fitri, Aidul Adha, nak pergi solat hari raya, disunatkan lalui jalan yang lain. Pergi jalan lain, balik jalan lain. Walaupun beza sikit, tapi laluan yang berbeza. Kemudian kita disunatkan untuk menghubungkan silaturahim, memberikan ucapan selamat. Antara ucapannya adalah taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Subhanallah wallahu alam. Mungkin Encik moderator boleh tanya soalan yang terakhir. Masya-Allah. Masya-Allah. Alhamdulillah. Jadi panjang penerangan Ustazah tadi berkaitan dengan persoalan sempurna seadanya dalam kita menitik beratkan antara mencari kesempurnaan dalam satu perkara ataupun sekadarnya sahaja. Dan saya yakin bila mana kita mencari persiapan, kita bersiap untuk perayaan kita ini, kalau wanita ni Ustazah, dia pergi cari, kebanyakan lelaki tunggu dalam kereta aja Ustazah. Betul? Kebanyakan dia, betul tak? Pengalaman tuan pun 3-4 jam, kadang-kadang 5 jam, 6 jam kita dalam kereta aja. Tak tahu nak pilih mana, sebab kalau kedai pertama tak berkenan, sampai kedai 10 tak berkenan lagi. Akhirnya balik kedai pertama, belilah. Dah habis 5-6 jam tu. Jadi alhamdulillah. Jadi kena manfaatkan masa yang ada ni. Kena fikir-fikir juga dalam bulan Ramadan ni Ustaz. Maksudnya masa pun jangan dibazirkan. Jangan dibazirkan. Pengalaman Encik sendiri, pilih kedai pertama Ustaz. Ya. Yeah. Tak, sungguh saya tanya pengalaman Encik sendiri. Tak pun suruh lelaki beli. InsyaAllah setengah jam settle semua baju anak-anak. Dia macam ni. Kalau biru satu, pink satu, hijau satu, semua tak seragam. Saya tak kena. Tuan, orang lelaki
Dia cari 10 barang satu kedai. Ya. Betul? Betul. Orang perempuan satu barang 10 kedai. Betul. Tapi saya rasa isteri Encik tak begitu kan? Lebih kurang. Wanita juga di gelaran wanita itulah wanita. Okey. Syah temberan lah. Okey, insyaAllah. Jadi kita kena pandai-pandai lahir raya. Puasa tak belum habis lagi ni. Banyak masa dihabiskan. Kadang-kadang terlepas kita punya terawih kadang Ustazah. Mencari barang balik kampung lagi. Bergaduh lagi balik kampung Ustazah. Kita belum start gaduh lagi. Seorang utara, seorang timur bergaduh. Nak makan apa raya, sate ke, nasi biryani bergaduh. Lansir biru ke hijau bergaduh. Semua nak bergaduh raya ni, masya-Allah. Banyak yang nak perkara nak perlu digaduhkan. Berkaitan dengan raya Ustazah. Soalan terakhir dan juga mungkin Ustazah boleh buat kesimpulan. Ramai yang balik raya nanti ni akan berkumpul sebuah keluarga. Maka berkumpullah adik-beradik yang mana ada adik ipar dan sebagainya, adik ipar, kakak ipar dan sebagainya. Di sana ada aurat-aurat yang masih dijaga lagi, tetapi kadang-kadang oleh kerana nak menjaga silaturahim, lama tak jumpa, muamalat tu mereka terlebih-lebih dalam muamalat tersebut, melebihi melalui bergaul senda, salamnya kadang-kadang tak jaga sebagainya, kemudian berhias, tidak menutup aurat dan sebagainya. Macam mana kita nak sempurnakan kita punya inilah muamalat dalam bila-bila mana kita balik kampung berkumpul ramai-ramai ni Ustazah. Dipersilakan. Subhanallah, Allahu Akbar, Masya Allah. Saya sendiri, Encik suami, Encik moderator, saya bukanlah cerewet sangat, betul kan? Tak puas hati lagi. Tak puas hati, tak puas Kena hati. memak. Tak, maksudnya saya bukan jenis yang sampai 10 kedai. Betul tak? Macam contoh saya cari barang betul, semalam. betul. Saya Betul, memang betul, kedai betul. pertama saya. Okey, betul. Lupa. Tak apa sekalian. Maksudnya bukan semua perempuan macam tu. Betul. Betul kan? Betul. Saya pergi satu kedai, saya memang malas dah nak pergi 2, 3, Okey, kadang betul. 2 lah. Betul. 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 Habis dah. Subhanallah. Jangan berlebih-lebih Ustazah. Jangan berlebih. Seadanya je. Okey, baik. Okey, subhanallah. Okey, letakkan mic. Okey, insya-Allah. Dah. Dia macam ni. Ada satu situasi Encik macam ni Tuan, macam ni situasi. Isteri ni bagi tahu suami, Bang, bawang dah habis bang. Okey, jap lagi saya pergi beli. Lepas tu tengah hari dia bising lagi, Bang, bawang dah habis ni. Okey, nanti saya beli. Petang dia bunyi lagi, Bang, bawang dah habis ni. Awak ni pada pagi sampai tak bawang, tak habis-habis bawang. Kan? Macam biasa je. Lepas tu bila malam tiba-tiba kawan si suami ni, bukan cik suami, si suami datang. Yang masak yang apa-apalah, masaklah apa-apa. Bang, bawang dah habis bang. Masa tu baru tahu besar ke kecil bawang tu. Besar. Bawang besar. Masa pagi-pagi tu macam remeh kan. Banyak benda sebenarnya orang perempuan dia particular, dia nampak macam remeh tapi benda tu penting. Betul tak Encik? Betul, terlebih betul. Terlebih betul. Kena akui. Lepas tu kadang-kadang tu contohlah kedai makan kan, orang lelaki dia fikir saya makan, orang perempuan dia fikir semua. Betul. Sampai suasana kedai tu suram sikit lah. Lepas tu sampai kursi meja pun dia ambil kira. Betul. Lelaki fikir pasal perut dia je. Perut dia je. Betul. Dia pun tanya nak makan ke nak apa. Suasana tu pun menjadi satu perkara yang ditimbang oleh orang perempuan. Betul tak orang perempuan? Tapi bagi saya belajar tu daripada kecil. Mak akan turun dulu tengok suasana kedai. Sampai ayah saya ni, mak saya kata depan lagi. Kita semua dah lapar dah, anak-anak kat belakang ni. Lepas tu berhenti satu kedai. Mak turun dulu. Mak pun masuk balik dalam kereta. Depan lagi lah, cari kedai lain. Makan mak tak? Saya, Makan tak? Akhirnya makan. Kau takkan besar macam ni. Okey. Tapi bila saya faham kenapa mak saya cerewet berkenaan pilih kedai makan,
Sebenarnya diperhatikan kebersihan. Kebersihan. Lepas tu, bagaimana penampilan orang di kedai makan? Bila ditanya, sebab mak kata, kita ni tak boleh nak pergi tanya orang tu, ayam ada logo halal tak? Ramuan-ramuan ada CJ halal tak? Tapi daripada suasana kedai bersih atau tidak, daripada pakaian orang tu tutup aurat atau tidak, insya-Allah jika tutup aurat, dia orang jaga solat. Dan jika dia jaga solat, insya-Allah dia orang yang amanah untuk beri bahan ramuan ni daripada sumber-sumber yang halal. Kita tak boleh nak tanya. Subhanallah, nak tanya, semayang tak? Kalau semayang saya makan. Dia mungkin akan jawab, pergi cari tempat lain lah. Banyak tanyalah pula. Subhanallah. Kadang-kadang sifat teliti orang perempuan ni, dia fikir panjang, barang ni begini, begini, begini. Sebab itu dia nak jumpa satu barang yang ikut kriteria tu supaya tak membazir untuk jangka masa yang panjang. Okey dah, seadanya. Kepala perempuan ni serabut banyak fikir. Tak kosong. Ya, sebab itu bila perempuan lelaki cakap kosong ke kadang. Ya, kosong. Masya Allah, itu yang kalau ada masalah dia kerong-kerong tidur kan. Betul. Okey, muslimin muslimat dimati Allah sekalian. Okey, sebagai kesimpulan, kita nak Aidul Fitri, Masya Allah. Minta maaf lah ya kalau macam coretan suami isteri tiba-tiba tak mengenai, tidak bertepatan dengan hasrat daripada pihak penganjur. Bila kita balik raya, subhanallah, saya sendiri mengakui akan berlaku konflik tu lagi-lagi apabila kita ni duduk di perantauan. Kalau duduk di rumah sendiri, kurang konflik. Maksudnya sekejap pergi rumah mak, sekejap pergi rumah sebelah sini. Tapi kami sama-sama merantau, akan ada konflik tu bukan sebenarnya daripada kita, tapi daripada luar. Kejap sana, bila nak sampai ni? Kita ni baru sampai sini, ni macam mana ni? Kata ni, sampai kadang jam pun dikira. Kita kena bahagi dua. Sebab kita dua-dua merantau. Subhanallah. Akhirnya bila sebelah sini menekan, sebelah sini menekan, kita jadi tertekan, akhirnya boleh berlaku konflik. Tapi kita ingatlah pada hari raya Aidul Fitri ini adalah hari kita nak berkasih sayang, nak bersilaturahim. Di situlah perlu adanya toleransi. Jika ada yang panas, ada yang sensitif, ada yang cool, ada yang diam. Subhanallah. Tapi encik moderator tadi bertanya berkenaan dengan bagaimana dengan suasana hari raya bila bercampur gaul. Saya nak sebut pasal aurat lah, muslimin muslimat. Yang paling susah nak dijaga adalah aurat dengan ipar. Di dalam satu hadis Nabi SAW, Nabi bersabda, "Iyyakum wad-dukhul 'ala an-nisa'i faqala rajulun minal ansar ya Rasulullah, afara'aital hamwa?" Qala al-hammul maut. Yang bermaksud, berjaga-jagalah kalian daripada masuk menemui kaum wanita. Seorang lelaki Ansar bertanya, "Ya Rasulullah, apakah pandangan kamu tentang ipar? Tentang ipar dua ini?" Lalu Nabi menjawab, "Ipar adalah maut." Bukan maut kematian tu. Soalnya Nabi beri peringatan, ipar itu bahaya. Ipar itu maut. Berhati-hati, berjaga-jaga berhadapan dengan ipar. Bukan suruh membenci, tapi jagalah batasan. Sebab ramai orang dia jaga batasan dengan jiran, jaga batasan dengan rakan sekerja. Boleh jaga batasan ni sebab kita rasa memang betul-betul mereka itu adalah ajnabi, orang asing, orang jauh. Tapi bila ipar, kita rasa rapat, kita rasa dekat. Bila dekat dapur tu boleh rasa macam selisih pun tak apa. Bila ipar tu kalau tepuk pun tak apa. Bila ipar tu boleh gelak-gelak besar, tak perlu dijaga. Bila ipar tu aurat jadi ringanlah pula. Sebab itu bila Nabi sebut, ditanya oleh lelaki Ansar, "Bagaimana pendapatmu tentang ipar?" Lalu Nabi jawab, "Ipar itu maut." Dan saya pengalaman handle masalah rumah tangga, ada banyak kecurangan berlaku dalam rumah, kecurangan berlaku sebab ipar duai. Curang berlaku, zina berlaku di antara ipar duai. Terlalu banyak. Hari ini pengakuan-pengakuan terlalu banyak. Ada banyak faktor. Bila duduk dalam satu rumah, walaupun jumpa 2 hari, 3 hari berkumpul, dia boleh melihat lebih. Kalau wanita lain, dia dapat lihat sikit-sikit je. Jumpa rakan sekerja, jumpa selisih-selisih. Tapi dah duduk satu rumah, boleh nampak bagaimana perjalanan dia pergi ke dapur, cara makan, cara duduk, cara baring, perjalanan pergi ke tandas, keluar daripada tandas. Oi, semua ni
Allahu Akbar, bukan mudah nak dijaga. Subhanallah, muslimin muslimat. Aurat dengan ipar sama sahaja aurat dengan lelaki di luar sana, sama. Batasan dengan ipar sama sahaja, tidak ada beza. Bukan ada ringan dan sebagainya. Tetap kena jaga batasan. Namun ada beberapa keringanan yang sedikit saja. Contoh, yang paling susah nak dijaga bagi wanita di dalam rumah, yang pertama lengan, sebab kita perempuan basuh-basuh pinggan. Yang kedua kaki, sebab kita nak pakai stokin 24 jam di rumah agak sukar, agak susah. Di sinilah kalau nak sebut kelonggarannya ialah ketika berada di dalam satu rumah. Saya pun adik-beradik 10 orang. Berapa ramai ipar yang balik? 9 orang adik-beradik semua dah nikah. Saya anak yang kedua, tinggal yang kecil saja, Nabilah belum nikah. Adik-beradik perempuan 7 orang. Jadi ramai ipar lelaki. Bila berkumpul memang ramai. Sebelah suami pun ramai ipar. Rumah kita kumpul-kumpul, situlah tempatnya. Subhanallah, Allahu Akbar. Jadi mungkin disebabkan latar belakang keluarga yang dah daripada kecil dijaga. Saya sendiri pada kecil, mak saya nak cakap dengan sepupu pun mak ayah saya tak bagi. Kalau nampak borak dengan sepupu pada masa sekolah menengah kan, mak akan panggil, Asma sini, itu sepupu, jaga batasan. Jangan bergurau berlebihan, itu sepupu. Selalu diingatkan. Sampai kita dengan sepupu pun memang janggal. Maksudnya sangat menjaga batasan. Nak borak lebih pun segan, sebab dah dijaga daripada kecil. Jadi bila kita nikah, kita tidak susah sangat. Tapi saya faham bagaimana keluarga yang tak biasa, latar belakang keluarga berbeza. Kalau saya memang pakai stokin 24 jam, maksud kecuali dalam bilik je lah. Maksudnya di dapur ke di mana ke, dan pakai stongang ni pun sama sepenuh masa. Jadi bila basuh pinggan tak apalah basah pun. Tetapi biasanya mak ayah akan pesan, ipar jangan pergi ke dapur. Jadi perempuan lebih bebas sikit. Ipar lelaki jangan pergi ke dapur. Bukan nak suruh dia malas, bukan nak suruh jadi raja, tapi nak jaga aurat. Jadi kami di dapur wanita lebih selesa sikit. Jadi bila kita sisi lengan untuk basuh pinggan mangkuk, kemudian kaki tu kalau pakai sepanjang masa pun kita rasa tak selesa. Jadi bagi kita yang rasa tidak mampu untuk pakai tutup aurat kaki, sebab mazhab Syafi'i kita kaki adalah aurat, dan pendapat yang paling kuat adalah kaki itu aurat. Walaupun ada pendapat daripada mazhab yang lain, pendapat yang mengatakan kaki itu tidak aurat, tapi kita cenderung berpegang. Dan kalau kita tengok daripada Jabatan Mufti Wilayah Persekutuan sendiri, mengambil keluar daripada khilaf itu lebih baik. Maksudnya bila khilaf aurat ke tidak, keluar daripada khilaf dan ambil berpegang kepada aurat itu lebih baik, lebih selamat. Lebih selamat. Tapi siapa yang berpegang kepada pendapat yang lain dan mengambil keringanan ketika di rumah, maka ia dibenarkan. Cuma saya nasihatkan, labuhkan sikit kain, labuhkan sikit baju. Subhanallah. Dan janganlah bila dah terselak, bila perasan ada ipar, kita berhentilah sekejap. Bukannya segan sebenarnya nak tunjuk lengan, sebab kita tahu lengan ini memang aurat. Ini tidak ada keringanan. Kaki saja ada perbahasan. Sebab itu bila duduk dalam satu rumah begini, yang perlu kita ingat kedua-duanya. Lelaki tundukkan pandangan. Mata tu jangan duduk tengoklah kepada kaki lengan. Pandai-pandailah kalih-kalih. Jadi dua-dua main peranan besar. Lelaki tundukkan pandangan, wanita pula jaga tidak dipandang. Maksud jangan buat sesuatu sampai dipandang. Kadang-kadang tu bila dalam rumah dah selesa, pakai macam mana? Pakai kain batik, pakai baju t-shirt, macam mana tak memandang. Okey, lelaki jaga supaya tidak memandang, perempuan kena jaga supaya tidak dipandang. Sebab itu di dalam rumah pun bila ada ipar kena pakai pakaian longgar. Subhanallah, tak boleh walaupun ala dalam rumah takkanlah nak formal. Subhanallah, ketika inilah teruji keimanan kita. Di saat yang mudah kita beramal dengan Islam, kita belum betul-betul teruji. Tapi saat kita sangat susah untuk beramal dengan Islam, beramal inilah betul-betul teruji. Muslim-muslimat, kita tahu suasana di India. Suasana di India kita tahu kan? Wanita-wanita di India sampai dibunuh, sampai disembelih, sampai dibakar kerana nak menutup aurat. Kerana nak menutup aurat. Baru ni ada wakil yang nak bekerjasama dengan kami untuk ibadah korban. Dan mereka ni dah buat 15 tahun, antaranya ibadah korban di India. Dia kata, ustazah, untuk pengetahuan ustazah, di India bila ibadah korban, kita kena bahagi dalam kotak yang tak nampak. Ibarat macam kotak tu kotak lain. Kalau mereka tahu kita buat ibadah korban,
Bahkan penyembelih tu pun mungkin akan dibunuh. Orang yang terima daging korban pun dibunuh. Sebenarnya penindasan terhadap umat Islam di India sebenarnya dah lama. Cuma sekarang saja secara terbuka orang kongsikan. Dia kata terkejut kami di sana Ustazah bila pergi jumpa wanita-wanita free hair umat Islam hafal 30 juzuk Al-Quran. Hafal 30 juzuk Al-Quran free hair. Sebab bila mereka pakai tudung sekian-sekian, mereka akan ditindas mereka sekian-sekian sampai mereka dibunuh, dan mereka memang dah dibunuh. Bukan hanya diukut, memang dah ada yang dibunuh. Betapa sukanya mereka nak menutup aurat. Tetapi kita di sini tidak ada halangan langsung. Yang menghalang adalah hawa nafsu sahaja. Dan Allah uji kita nak taat kepada perintah Allah. Istiqamah menutup aurat ni ada waktu senang, ada waktu sukar. Dan waktu yang sukar ni seperti mana waktu-waktu bila kita balik Aidul Fitri begini. Sebab itulah subhanallah muslimin muslimat, kita cuba, tak apa, kita faham. Masya Allah. Ya faham. Ini yang kita pergi umrah sama-sama tu? Bukan. Tak. Kita faham dan kita insya-Allah cuba istiqamah, jagalah sebaik mungkin aurat. Bila di hari raya kita tidak mahu, kita baru selesai ibadah sebulan Ramadan, tetapi kita telah menghimpun 4 dosa-dosa yang besar bermula daripada 1 Syawal. Na'udzubillahi min zalik. Sama juga bersentuh bersalam, yang haram tetap haram. Tapi kalau tidak ada pilihan sangat, kan, tiba-tiba bapa sepupu umur dah 50 lebih, bapa sepupu aurat tak? Bapa sepupu, bapa saudara tak aurat, tok saudara, datuk saudara pun tak aurat. Tapi ini kita punya sepupu, lepas tu bapa dia, kita punya sepupu bapa dia, sudah dah pening kan. Mak dia, mak saudara kita. Tapi suami mak saudara, iaitu suami mak saudara aurat. Kalau mak saudara kita, ya, kalau bapa saudara kita tak aurat. Tapi ini mak saudara, jadi suami mak saudara aurat. Umur dah 50 lebih, tiba-tiba holo. Kita nak buat macam mana? Kita buat lapik lah. Itu antara kelebihan bila tudung labu sikit kan. Lapik. Kalau tak ada pilihan, kan dikatakan sombong, lapik. Salam macam tu je. Kalau pagi-pagi raya kita nak buat minta maaf, haram, habis. Takut putus silaturahim. Ataupun sekarang ni zaman Covid, tapi Covid dah tak, semua orang dah salam, kita dah endemik, subhanallah. Mungkin kita boleh buat macam ni. Macam tu kan. Subhanallah. Ada orang dah ready, wallahu a'lam, usahalah sedaya upaya. Ataupun antara cara bijak sebagai penutup muslimin muslimat, nanti tim kita kena keluarkan dah siapa boleh bersalam tak bersalam dalam bentuk gambar. Kemudian aurat siapa boleh ditunjuk dengan tidak. Nanti awal-awal lagi dah share dalam grup family. Awal-awal lagi dah share grup family, buat je caption. InsyaAllah kita sama-sama beramal ya raya ni. Nak cakap lebih takut kena peli, nanti orang marah dan sebagainya. Sebab kadang-kadang ada keluarga yang berlatar belakang yang baru saja nak berhijrah dan sebagainya. Mereka merasakan bahawasanya apabila hijrah saja mereka makin berjarak, makin jauh. Kalau dulu boleh sentuh, kalau dulu boleh pegang, tiba-tiba tak boleh. Jadi kadang-kadang makan masa, kita mulalah slowly. InsyaAllah Allah akan bantu bila niat kita jelas dan benar. Masya Allah, terima kasih banyak-banyak. Mohon maaf salah dan silap. Selamat menyambut Hari Raya Aidul Fitri yang barakah. Mudah-mudahan kita benar-benar kembali kepada fitrah. Muslimin muslimat, insya-Allah kita berdiam di majlis ilmu 2 jam lebih kurang ni. InsyaAllah Allah catat sebagai Qiyamun Nahar, iaitu menghidupkan siang hari Ramadan dengan majlis ilmu. Saya mohon maaf salah dan silap. Terima kasih sekali lagi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga yang menonton diberitahu yang turut menonton lebih kurang dalam 3,000 lebih secara online, mungkin di siaran-siaran di masjid juga. Masya Allah. Jadi Encik Suami tutup terus. Okey, jadi sebagai MC, akhirnya saya jadi MC pula. Kita tangguh. Terima kasih kepada penceramah yang dijemput. Terima kasih moderator. Terima kasih kepada semua. Maka kita tangguhkan majlis ilmu kita dengan tasbih kaf. Oh, ada MC tu? Oh, tak ada. Oh, betul lah saya MC. Semua ambil. Okey, kita tangguhkan dengan tasbih kafarah dan surah wal as. Boleh tunjuk atas. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr.
Sadaqallahul azim. Allahumma innaka afuwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Ya Allah, Engkau maha pemaaf dan mencintai kemaafan, maafkan kami ya Allah. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ibadatana. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah puasa kami, terimalah ya Allah segala amal ibadah kami di bulan Ramadan ya Allah. Allahumma barik lana fi Ramadan. Ya Allah, berkatilah kami di bulan Ramadan. Wa balighna lailatul qadar. Temukanlah, kurniakanlah kepada kami lailatul qadar ya Allah. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Ya Allah, kami mohon kepadamu ya Allah hasil daripada sebulan Ramadan ini ya Allah, redha-Mu ya Allah, dan syurga firdaus-Mu ya Allah, tanpa dihisap, tanpa diazab, dan jauhlah kami daripada azab api neraka-Mu ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam. Sekali lagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.